أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sidang jamaah Zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita dah berada di dalam Ramadan Al-Mubarak, masuk hari yang kelima, tuan-tuan. Ramadan makin meninggalkan kita. Ramadan, tuan-tuan, akan meninggalkan kita kalau kita tidak memenuhi Ramadan dengan bulan yang menjadi taat, yang menjadi merupakan syahrul ibadah. Oleh itu, tuan-tuan, marilah sama-sama kita mendengar pada tengah hari yang penuh dengan mengantuk ni, tuan-tuan, marilah kita mendengar sedikit saja, tuan-tuan, tentang rukun puasa. Ya, rukun puasa ataupun dipanggil fiqh puasa, fiqh siam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa mempunyai dua rukun. Kita menjalani bulan Ramadan ini dengan puasa. Bermula daripada waktu fajar tadi. Jadi rukun yang pertama ialah niat. Niat ini itu, tuan-tuan, iaitu kehendak qasad yang melakukan puasa. Berniat, tempat dia di hati. Tidak cukup dengan hanya melafazkan dengan lidah dan tidak disyaratkan melafazkannya. Tetapi Nabi kata innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu dengan niat. Kemudian Nabi kata, tuan-tuan, niat puasa ini pertama, di dalam niat itu mestilah berniat pada waktu malam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajr fala siyama lahu. Sesiapa yang tidak berniat pada puasanya pada waktu ataupun qabla al-fajr, sebelum fajar. Fajar ni apa, tuan-tuan? Wa Arab panggil salat al-fajr, dia tak panggil salat subuh. Salat al-fajr, fajr ni, tuan-tuan, kalau dalam hukum fiqh, inda tulu'il fajr, ketika naik fajar, dipanggil fajar sadiq. Sebelum naik fajar sadiq ini, tuan-tuan, dia keluar dulu fajar kadhib. Fajar kadhib ini, tuan-tuan, dia benang. Ibarat kata Allah Taala kata minal khaytil abyadi wal khaytil aswadi. Khaytil aswadi ini fajar kadhib, khaytil abyadi fajar sadiq. Berarti, tuan-tuan, naiknya inda tulu'il fajr, naiknya matahari, tuan-tuan, naiknya fajar ini seolah-olah ada benang putih itu, benang putih. Itu dipanggil fajar, tuan-tuan. Ya, bermulanya waktu subuh yang diajar oleh Jibril alaihi salatu wassalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika nak mulakan sembahyang subuh. Ya, kata Nabi, indal fajri, inda tulu'il fajar. Naiknya fajar, tuan-tuan. Fajar sadiq dipanggil, fajar yang benar, bukan fajar kadhib, fajar pembohong, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yubayyitis siyama, siapa yang tidak berniat puasa qabla al-fajr, sebelum naik fajar, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Sebab itu, tuan-tuan, imam tarawih selalunya lepas imam tarawih diingatkan,
niat puasa dia kata kan. Ya, niat puasa, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadan hadhihi sanati lillah ta'ala. Itu niat puasa. Ya. Atau kalau tuan-tuan kita taklid kepada Imam Malik. Imam Malik kita apa tuan-tuan? Boleh kita berniat bertaklid kepada imam mazhab yang lain, iaitu dengan berniat sebulan-bulan Ramadan. Sahaja aku berpuasa besok hari sebulan-bulan Ramadan, taklid pada Imam Malik kerana Allah Ta'ala. Boleh tuan. Jadi tuan-tuan, sebulan-bulan Ramadan. Mana kita terlupa, ada dah. Ya, dia backup dia sudah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah itu, ya, itu yang pertama tuan-tuan. Berniat di waktu malam. Malam ni bila? Ketika masuknya maghrib tuan-tuan. Ya, inda ghurubi syams. Ghurubi syams jalan. Ghurubi syams ni tuan-tuan, bila ghurub, saya cerita sikit tuan-tuan ya, tentang matahari. Matahari ni tuan-tuan, inda ghurubi syams. Jatuh matahari, dia akan naik dulu cahaya kuning. Kuning tuan-tuan. Tengok muka orang semua kuning. Itu habis asar. Waktu asar dah habis. Tapi belum lagi maghrib. Dia jatuh lagi, dia keluar cahaya merah. Cahaya merah di ufuk barat. Jadi tuan-tuan, kita nampak muka orang merah. Itu dia panggil mega merah. Inda tulu'il, inda ghurubi syams. Dia panggil inda ghurubi syams. Sekarang ni ilmu ni tuan-tuan, orang guna kan untuk menetap anak bulan ni tuan-tuan, dia ada. Pertama, ru'yal hilal, tengok anak bulan. Kedua ketika cukup bulan Syaban, 30 Syaban, masuk 1 Ramadan. Yang ketiga, ilmu ni yang tuan-tuan kita guna ilmu falak. Ilmu dia panggil ilmu astronomi. Kan? Gitu tuan-tuan, ilmu hisab untuk mengira. Sekarang ni tuan-tuan orang tengok anak bulan ni pakai ilmu falak. Kan? Jadi kita tengok orang nak tengok anak bulan, menentukan anak bulan berpandu kepada matahari. Orang nak menentukan waktu sembahyang, tuan-tuan. Waktu sembahyang zuhur, orang tak berpandu kepada kitab fiqh lah. Walaupun pandukan kepada jam. Sekarang ni jam, tuan-tuan. Ya. Dulu orang tengok matahari, duduk atas matahari, atas kepala, gelincir sikit dia. Izalatis syam dia panggil, izalatis syam. Masuknya waktu zuhur. Bila habis waktu zuhur? Orang tanya. Waktu zuhur habis bila matahari berada di ufuk barat. Ya, di ufuk barat, sebelah barat. Di seluruh objek. Jadi cahaya objek sama panjang dengan objek, masuknya waktu asar. Bila habis waktu asar? Inda ghurubi syams. Inda ghurubi syams ni jatuh matahari. Oh tuan-tuan, jatuh matahari nak jatuh ni tuan-tuan, saya pernah tengok tuan-tuan. Matahari nak jatuh ni di tanah Arab, dia clear semua tuan-tuan kan, tak ada yang ruyum. Jatuh matahari tuan-tuan, ibarat kata dia nak jatuh. Oh lawa cantik tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, ya, dalam niat ini dia ada perbahasan ni tuan-tuan. Pertama sekali, niat pada waktu malam. Yang kedua, penentuan ni ta'yin ni apa dia? Ini dilakukan dengan menetapkan jenis puasa sunat ke pada wajib. Saja aku berpuasa besok hari kan, pada bulan Ramadan atau bulan Ramadan. Ta'yin itu ta'yin. Dia hendaklah berazam dalam hatinya untuk berpuasa bulan Ramadan pada esok hari. Saya aku berpuasa esok hari pada bulan Ramadan. Itu ta'yin dia panggil. Yang ketiga, berulang-ulang di tiap-tiap malam kita niat. Ini di indi Syafi'iyah. Syafi'i kata kena niat tiap-tiap malam. Maksudnya dia hendaklah berniat pada setiap malam sebelum terbit fajar untuk puasa hari berikutnya. Tidak cukup dengan satu niat untuk puasa sebulan, kerana puasa Ramadan bukanlah ibadah yang satu, yang bahkan ia adalah ibadat yang berulang-ulang, dan setiap ibadat itu mesti dikhususkan niatnya yang tersendiri. Baik tuan-tuan. Yang kedua, menjauhi perkara yang membatalkan puasa.
Ya, perkara yang membatalkan puasa ini tuan-tuan, pertama sekali dibahaskan sini dalam kitab fiqh ialah makan dan minum. Puasa terbatal sekiranya ia makan dan minum. Makan tuan-tuan, ya, dengan sengaja walaupun ya dengan sengaja, sengaja tuan-tuan. Tapi sebaliknya kalau dia makan dengan tidak sengaja, apa hukum dia tuan-tuan? Tak sengaja dia makan, tutuh dua pinggan lah tuan-tuan. Dah, alhamdulillah, baru tahu kata dia puasa. Macam mana tuan-tuan? Sah tak puasa dia? Sah tuan-tuan. Sah puasa, kena dia lupa tuan-tuan. Ya, sebab tu rufi'al qalam ni dia ada beberapa jenis tuan-tuan yang dia angkat panel sebab tuan-tuan dia kata apa? Dia makan ataupun minum maka puasanya tidak batal. Waktu berapa banyak dia makan atau minum, ini adalah hadiah daripada Allah. Hadiah tuan-tuan, kan? Ini tuan-tuan. Jadi Nabi SAW bersabda, man nasiya wa huwa saim, man nasiya wa huwa saim, barang siapa yang terlupa bahawa dia sedang berpuasa, dia terlupa tuan-tuan. Fa akala, lalu dia makan, au syariba, lalu dia minum, bal yutimma saumahu, kan? Maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Sempurnakan puasa. Ayam makan hadiah, Allah bagi hadiah. Tapi jangan sengaja tuan-tuan. Sengaja batal. Tak sengaja, akalah tuan-tuan. Ya, bismillah. Sesungguhnya Allah lah yang telah memberinya makan dan minum. Allah bagi tuan-tuan. Nabi kata Allah memberi dia makan dan minum sebab dia lupa. Tak batal. Begitu juga dengan tuan-tuan berjima' di siang hari dalam keadaan lupa. Batal tak batal? Tak batal tuan-tuan. Tak batal. Ya, dalam keadaan lupa, tak sengaja tak apa. Tapi kalau tak lupa, syahraini mutatabi'ain, dia kena puasa 2 bulan berturut-turut. Siapa yang kena? Kita tengok siapa yang kena. Lelaki yang kena bayar 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut. Jima' di dalam bulan Ramadan, setubuh dengan suami, dengan isteri, kan? Isteri, kita tengok isteri. Kenapa isteri tak kena? Isteri tuan-tuan, orang perempuan mana boleh puasa 2 bulan, sebulan pun tak habis tuan-tuan, kan? Haid, datang haid. Jadi tuan-tuan, yang wajib kena syahraini mutatabi'aini, orang lelaki tuan-tuan. Ya, 2 bulan betul. Baik, batal puasa makan minum. Yang kedua, sampai ain ni kita bawa masuk benda yang ke dalam rongga, mulut. Al-jawfu ni rongga mulut dan rongga tekak. Ya, melalui liang terbuka, maka batal. Dia jangan lebih daripada air ni. Kalau hidung ni dia ada sekatannya. Kalau lebih batal. Sebab tu tuan-tuan, tidak digalakkan kita istinsyak ketika di dalam bulan Ramadan masukkan air di hidung. Istinsyak dia panggil. Walaupun di dalam bulan yang bukan Ramadan adalah sunat istinsyak, kan? Tapi kalau kita ni tak digalakkan mandi selam di dalam sungai ke apa ke dalam kolam, ada tak digalakkan. Jadi air masuk dalam telinga kadar mana? Kalau di luar, kalau hidung di luar sampai sini tuan-tuan. Ya, sampai sini. Jangan sampai lebih di situ, batal. Batal. Baik tuan-tuan. Maksud ain di sini ialah sesuatu yang dapat dilihat. Ya, ain yang dapat dilihat oleh mata, maksudnya al-jawfu ialah otak ataupun apa saja yang berada antara bawah halqum hingga ke perut, bawah halqum. Maksud dia yang terbuka ialah seperti mulut, telinga, kubul, dubur, sama ada bagi lelaki dan juga wanita. Yang terbuka, rongga terbuka. Tapi rongga yang tak terbuka, macam mana? Saya contoh. Cucuk, apa cucuk?
cucuk sebelumnya. Orang kecil manis, tuan-tuan, orang kecil manis ni, saya cerita orang kecil manis, tuan-tuan. Orang kecil manis dia cucuk perut, cucuk dia punya jarum untuk sebelum berbuka. 15 minit lagi nak buka boleh. Itu dia bukan rongga, dia pergi kulit, bawah kulit. Itu boleh. Ya. Tetapi kalau yang hanya asma tu kan, yang duduk masuk dalam mulut, itu batal, tuan-tuan. Itu batal. Ya, tapi kalau cucuk biasa, bolster kan, kita cucuk bolster, itu tidak batal. Tak batal sebab dia bukan rongga. Dia bukan rongga, tuan-tuan. Ya, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan. Saya laju sikit, tuan-tuan ni kena habis. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja ni kita jolok. Contoh-contoh kita jolok sampai muntah. Itu batal puasa. Tapi kalau dia muntah dengan sendirinya, tidak batal. Tidak batal puasa. Yang keempat, bersetubuh dengan sengaja walaupun tanpa keluar air mani. Setubuh. Berjima dengan isteri tak boleh. Itu mana memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Ya, maknanya batal puasa. Ya, batal puasa. Dalilnya wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajri thumma atimmu as-siyama ila al-layl wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Maksudnya, tuan-tuan, makanlah, minumlah sehingga nyata kepada kamu benang putih cahaya siang dari benang hitam kegelapan yang dipanggil fajar sadiq, fajar kadhib tadi. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sehingga waktu malam. Yang kelima, istimta'. Istimta' ni apa? Istimta' ni ialah mengeluarkan air mani dengan melakukan percumbuan dan sebagainya ataupun dengan menggunakan tangan. Itu batal. Istimta' yang boleh mengeluarkan mani. Ya. Ataupun tengok filem yang boleh syahwat, menaikkan syahwat. Itu, tuan-tuan, istimta' dia panggil. Bahasa fiqh ada istimta'. Yang bawah yang bahasa kita ni, tuan-tuan, main dengan orang perempuan ataupun dengan isteri bawah pada pusat. Itu dipanggil istimta', tuan-tuan. Yang khususnya yang boleh membatalkan puasa ialah haid. Haid dan nifas. Haid, ini kalau kita baca haid, tuan-tuan akan mengaji haid. Haid ini, tuan-tuan, sekurang-kurang haid 1 hari 1 malam. Kebiasaan haid 7 hari 7 malam. Ya, sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam. Tiba-tiba datang, tuan-tuan, 2 hari haid, 2 hari tak haid. 2 hari haid, 2 hari tak haid. Yang 2 hari tak haid ni buat macam mana? Ini tuan-tuan dikira juga sebagai, Inda Syafi'i mengatakan 2 hari yang tak haid tadi pun juga haid juga, tuan-tuan. Jadi selama 15 hari 15 malam. Tapi kecuali kalau dalam perjalanan haji. Kalau haji dia lain cerita pula. Perbahasan haji. Ya, orang yang tak haid 2 hari tak haid tadi ni, dia boleh pergi tawaf dan sa'i. Dan boleh dapat. Ya, dia boleh tawaf sa'i. Itu bagi orang yang mengerjakan haji, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan yang dirahmati Allah, haid dan nifas. Nifas ini darah yang keluar selepas beranak. Wiladah, haid, nifas, kan? Tapi kecuali istihadah 15, lebih daripada 15 hari 15 malam. Ini, tuan-tuan, bacaan ini, tuan-tuan, kena belajar. Orang perempuan dia tahu dah sebab dia darah haid. Orang lelaki yang tak tahu, tuan-tuan. Ya. Jadi, tuan-tuan, kita pun orang lelaki kena belajar juga, tuan-tuan, tentang haid, darah haid. Bukan menentukan bilangan hari saja, tetapi warna darah haid, tuan-tuan. Ada yang kemerah-merahan, ada yang kuning-kuningan keruh, kan? Tuan-tuan, pernah berlaku, tuan-tuan, ya, peristiwa yang Inda Syafi'i, di sisi Imam Syafi'i mengatakan semua itu warna tu haid, kecuali Maliki mengatakan kuning-kuningan keruh bukan haid. Tuan-tuan, di Maliki. Yang ketujuh ialah gila dan murtad. Gila, murtad.
Gila ni tak ada. Gila ni yang hilang akal, ya, merupakan penghalang daripada sahnya puasa, kerana orang yang berada dalam keadaan ini tidak mempunyai keahlian, kelayakan dan untuk beribadat. Walaupun sekejap, batal. Dia main gila babi. Tentu tahu gila babi tu. Ada satu kampung saya, di kampung saya ni ada orang gila babi di tengah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia main jenis sawan, jenis sawan. Jadi bila ditangkap dia tuan-tuan, dia mengelupur, pensan. Ya, orang panggil gila babi tuan-tuan. Orang kampung panggil gila babi. Saya pun tak tahu kenapa orang panggil gila babi. Rupanya dia sawan tuan-tuan, sawan. Ya, sawan ni jenis penyakit. Menyebabkan dia tak sempurna, hilang akal. Jadi orang yang hilang akal, ya, termasuk orang yang boleh perkara yang boleh membatalkan puasa. Begitu juga murtad, ya. Boleh disebut di sini tuan-tuan. Begitu juga dia kata, apabila seseorang berbuka pada akhir siang waktu petang. Dia buka apa? Dia buka puasa dengan sangkaan matahari telah tenggelam. Ini orang kelang kabut sangat tuan-tuan. Dia nak buka puasa jangan kelang kabut. Kan? Walaupun 10 minit dia dah makan dah 10 minit tuan-tuan, azan belum lagi. Azan belum lagi. Belum masuk waktu. Tapi dia makan juga. Batal puasa. Batal puasa dia tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan dalam bulan puasa ni orang nak cari Tok Bilal. Kan? Kenapa Tok Bilal bang lewat? Celaka Tok Bilal. Tok Bilal. Kan? Orang marah Tok Bilal sebab apa? Sebab dia masa tak punch. Ya? Jadi tuan-tuan kena berbaik dengan Tok Bilal. Tok Bilal tuan-tuan jangan nak makan lama-lama sangat. Kerana ada orang marah. Lebih daripada 5 minit, 7 minit Tok Bilal tak azan lagi. Allahu Akbar tuan-tuan. Kan? 7 minit. Jadi tuan-tuan tu kena tengok juga tuan-tuan. Kenapa ada masalah kalau Tok Bilal ni tak bang lagi tuan-tuan. Kan? Jadi tuan-tuan memelai dengan seteguk air lalu jiharkahlah. Jiharkah ditekahlah tuan-tuan. Kan? Wallahu a'lam tuan-tuan. Sekadar itu saja tuan-tuan. Kok ada soalan? Ada soalan nak tanya tuan-tuan tentang puasa? Ada? Tak ada tuan-tuan? Bagus semua tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kita faham tentang ilmu puasa dan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa tuan-tuan. Jangan kita buat benda-benda yang boleh membatalkan puasa. Kerana puasa ini tuan-tuan adalah, ya, jenis ibadah yang diwajibkan. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan kepada kita tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, itu kita jaga tuan-tuan, ya, ibadat as-siyam kita. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.